الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. صلوات الله وسلامه على هذا النبي الكريم وإمام المتقين وقائد الدعاة المجاهدين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا واجعلنا من المخلصين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وبارك وسلم. Alhamdulillah Rabbil Alamin, amma ba'd. Lebih dahulu marilah sama-sama kita menyatakan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurniaannya kita sekali lagi diberi kesempatan, peluang, kesehatan dan paling penting berkorban kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita sekali lagi tuan-tuan sama-sama pada malam ini walaupun masa tuan-tuan menunggu. Tadi terlupa tuan-tuan, keluar rumah lewat sikit. Di rumah saya dengan surau dekat je, 7 minit je. Lupa pergi ambil dia orang di kampung Bangi, Bahagia tu. Dia sana kan dia teruk tak begitu. Baik, kita sambung tajuk baru untuk malam ini, iaitu fasal bermula sebab mandi wajib. Tapi kita tajuk baru dah ambil tata cara bersuci ataupun bagi tata cara mengambil wuduk sempurna. Kita nak bincang pula tata cara mandi wajib. Sebelum nak bincang mandi itu, kita bincang terlebih dahulu sebab mandi wajib. Ada 6 perkara, ada 6 sebab yang mewajibkan mandi, bukan sunat mandi, tapi kita nak bincang itu sebab mandi wajib. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala dalam persoalan 8 di bawah sekali faslun, bermula bersuci daripada hadas. Jadi bermula tata cara bersuci daripada hadas besar, iaitu dengan mandi. Ada satu cara sahaja untuk membersihkan hadas besar, iaitu dengan cara mandi wajib. Bukan mandi sunat tapi mandi wajib. Kalau cara untuk bersihkan hadas kecil, satu cara juga, iaitu mengambil wuduk. Lepas tu kita bincang tata cara mengambil wuduk. Kenapa bincang tata cara mengambil wuduk? Sebab kita nak kena tahu cara nak clearkan hadas kecil yang berada di badan kita. Cara nak bersih hadas kecil yang ada di badan kita dalam 4 anggota ini dengan cara mengambil wuduk. Apabila kita sebut wuduk saja, dia tahu dah, kita dah faham refer kepada apa. Baik, kalau hadas tu hadas besar, maknanya hadas yang berada di seluruh anggota badan kita, sebab tu dipanggil besar. Nisbah hadas itu berada di seluruh badan. Sebab itu kenapa paling kecil dan besar itu merujuk kepada nisbah. Nisbah yang pertama, nisbah hadas itu berada, kalau besar dia berada di seluruh badan kita. Ini dipanggil besar. Kalau kecil, dia berada di sebahagian anggota badan saja, iaitu ada 4 anggota sahaja. Sebab itu dipanggil hadas kecil. Orang kita panggil wuduk lah. Syarab panggil wuduk, bukan orang kita. Orang kita panggil air sembahyang. Wuduk, itu syarab. Nama syarab wuduk. Nama orang kita dia panggil air sembahyang. Baik. Mandi hadas ni pula, hadas besar ni pula, dia nak membersihkan dia dengan satu cara, iaitu mandi. Sebab tu kita kena tahu tata cara mandi. Nampak simple saja, tapi kita nak kena tahu mandi menurut syariat. Dia tak sama dengan mandi budaya kita. Budaya kita ni mandi macam mana perempuan ni mandi, perempuan. Sebab tu ada mandi istilah mandi di belah saya lah, mandi kerbau. Belah KL ni tak ada lah. Mana mandi kerbau ni dia mandi simple je, tak basah pun. Kadang-kadang basah sebahagian badan saja, pada separuh saja, mandilah. Mandi kerbau je lah. Tetapi dalam syariat, mandi kerbau itu tidak dinamakan mandi.
Kenapa dia ada takrif dia, ada definisi dia, ada makna dia. Maka kita nak akan belajar. Semua sebelum belajar mandi ini kita tahu dulu sebab yang wajib mandi dan perkara. Apabila sebut mandi tu sebelum kita belajar tata cara dia merujuk kepada apa? Merujuk kepada perbuatan meratakan air di seluruh badan. Itu bagi mandi. Kalau sebahagian je di badan kita tak rata air, tak kena air, tak dinamakan mandi. Tak clear hadas yang berada di badan kita. Contohlah tuan-tuan, contohnya di bibir kita. Bukan banyak pun, bibir saja. Mandi dalam keadaan tak terpasuh bibir kita, maka tak dinamakan mandi menurut syarak. Kenapa? Tak menepati dengan makna mandi. Kerana mandi pada syarak ni isalul ma fi jami'il badan, meratakan air pada seluruh anggota badan yang zahir. Bibir itu zahir, bukan batin. Dalam mulut tu baru batin. Dalam mulut tak perlu dalam komo mandi wajib. Kenapa? Kerana dia batin. Itu dipanggil mandi. Menyampaikan celah-celah kletek mana pun kalau dia zahir tuan, wajib sampai air. Di celah-celah tangan jari kita, jari kaki kita, celah punggung kita, tetap kena sampai air. Kenapa? Kerana dia anggota zahir. Baik, kita nak tahu sebab dulu. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, bermula bersuci daripada hadas besar, iaitu dengan cara mandi. Dengan cara mandi yang di sini lah mandi wajib. Bermula sebab yang mewajibkan akan mandi itu 6 perkara. Sebab wajib mandi ini dapat salah satu daripada 6 perkara. Bukan 6 perkara itu cara berkumpul, tidak. Tapi kita lakukan ataupun dapat salah satu daripada 6 perkara ini, maka status mandi itu wajib. Bukan sunnah. Benar perkara terpenan sebab yang mewajibkan kita mandi, terpenan sebab mandi wajib. Yang pertamanya ialah, pertama daripada 6, mati. Sebab mati. Apabila mati saja seseorang itu, maka wajib ke atas orang hidup, bukan wajib ke atas dia, wajib ke atas orang hidup memandikan orang yang mati. Bukan orang mati itu wajib ke atas dia. Apabila mati saja, dia tidak ada lagi hukum wajib, hukum sunnah, hukum haram, hukum makruh, hukum sah dan hukum batal. Tidak ada lagi kata orang yang mati. Kenapa? Kerana dia bukan lagi mukallaf. Dia termasuk dalam kategori spesies mukallaf, bukan lagi mukallaf. Sebab itu orang yang mati, dia tidak ada hukum ke atas dia. Kalau dia tak mandi pun, kita kambuh macam tu je, maka tak haram kata dia. Yang haramnya kata orang hidup. Kerana kewajipan mandi ini ke atas orang yang hidup. Sebab itulah dia tidak ada lagi hukum sah ke atas dia, hukum batal ke atas dia tidak ada. Kita ambil wajib, ambil apa namanya, kita mandi wajib mandi mayat ke atas kita. Kemudian wudukan dia sunat, tak batal wudu. Kalau kita sentuh dia, contohlah isteri kita sentuh dia, dia dah cium pula dah, batal wudu mayat. Batal wudu isteri hidup lagi. Mayat dia tidak ada hukum, tidak ada hukum wajib, sunat, haram, makruh, sah dan batal. Tak perlu wudukan kedua mayat. Ataupun keluar sesuatu di dalam lubang dubur, melalui dubur mayat, tengok najis ada, wajib basuh kata orang hidup, tak perlu wudukan sekali lagi. Walaupun keluar sesuatu melalui dubur ataupun kubur, termasuk perkara batal wudu, itu orang yang hidup, orang yang mukallaf. Baik, mati. Apabila mati saja, maka wajib kata orang hidup memandikan dia. Baik, apa syarat? Detailnya dia akan belajar di dalam tajuk Tajhizul Mayyit. Detailnya secara umum saja kita sebut malam ni. Itu syarat seorang hidup memandikan mayat.
Karena wajib ini kata orang hidup, maka kita nak tahu apa kriteria orang hidup untuk sah gugur kefarduan dia mandi. Bahasa kita dipanggil syarat sah mandi. Syarat sah mandi ini orang kriteria orang yang macam mana? Jawab dia tuan-tuan, kriteria dia lebih ringan, iaitu hanya syarat jenis mukallaf ataupun spesifik mukallaf. Walaupun dia tak mukallaf, asalkan dia ini kategori orang yang nak mandikan ini, walaupun dia tak mukallaf, tapi spesifik mukallaf, dia lebih ringan. Kalau mukallaf, lagi-lagi lah sah mandikan mayat. Kalau dia tak mukallaf pun, ataupun dipanggil spesifik mukallaf, jenis mukallaf, walaupun dia belum mukallaf, sah mandikan mayat. Mana contoh tuan-tuan? Kalau mukallaf ini istilah tu, mungkin kita kadang-kadang guna istilah mukallaf ini. Mukallaf ini maksud dia apa? Orang yang dipertanggungjawabkan oleh syarat hukum. Maksudnya dia kena dengan hukum. Dia dah bertanggungjawab melaksanakan hukum syarat. Hukum wajib dia wajib buat, sunat buat, haram dia haram buat, makruh buat, sah batal, ada tahlil. Itu dipanggil mukallaf. Maka mukallaf ni tuan-tuan, detailnya dia ada 5 syarat. Tapi asasnya dia ada syarat basic pertama, dia kena akil. Mukallaf. Akil ni maknanya dia tak gila. Dia sempurna akal, mukallaf. Orang gila tak mukallaf. Waktu orang gila, dia buat apa pun tidak ada dosa pahala. Tidak ada wajib, tidak ada sunat, tidak ada haram, tidak ada makruh, tidak ada sah dan tidak ada batal. Dia tidak berkenaan, dia tidak teraksi hukum orang gila. Kenapa? Jawab dia satu, bukan mukallaf. Itu istilah mereka. Yang kedua tuan-tuan, balik. Mukallaf ini kena balik. Anak-anak ni belum balik tuan-tuan, dia tak mukallaf. Maksud dia tak wajib buat benda wajib, tak sunat buat benda sunat, tak haram buat benda haram, tak makruh buat benda makruh, dan tidak ada sah dan batal. Kenapa? Dia kanak-kanak. Kanak-kanak tak termasuk kriteria mukallaf, belum termasuk orang yang dianggap mukallaf. Dua, iaitu akil, balik. Dia banyak lagi, sempurna baca indera, bangkit Nabi, sampai suruhan tu 5 yang detail. Tapi basic dia, asas dia adalah akil, balik. Sebab itu kalau kanak-kanak tak diambil kira. Kenapa? Dia tidak berinteraksi dengan hukum. Apapun dia buat tak menjadi isu. Baik, saya tak. Jadi tuan-tuan, kalau kanak-kanak umur dia baru 5 tahun, belum memandi lagi, kalau dia mandikan mayit sempurna, kita tengok orang yang mahir ni tengok sempurna, maksudnya menepati mandi, maka sah kanak-kanak mandikan mayit. Dia baru umur 5 tahun, baru 6 tahun, baru 7 tahun, dia nak mandikan mayit ibu dia yang meninggal, dia nak mandikan mayit ayah dia meninggal, sah. Orang yang balik ni aja tengok dia. Kenapa? Kerana syarat mandi mayat ini, syarat dia jenis mukallaf. Walaupun kanak-kanak itu belum mukallaf, tapi dia termasuk dalam kategori mukallaf. Termasuk kategori mukallaf. Kerana manusia ini termasuk kategori mukallaf. Kalau orang gila, sah. Walaupun orang gila ini dia tak mukallaf. Sembahyang dia tak sah, puasa dia tidak sah, buat benda haram pun tak haram. Tapi kalau dimandikan mayit, kita tengok sempurna, maka tak perlu dimandikan lagi oleh orang yang sempurna akal. Maksudnya dah lepas dah kefarduan mandi mayit. Kenapa? Dia ringan syarat dia, tak perlu akil, tak perlu balik, asalkan sempurna. Sebab dia tak syarat niat tuan-tuan. Dia tak syarat niat. Sunat je niat mandi. Ketika kita mandikan mayit ni, sunat sahaja niat. Sunat sahaja niat dan hati kita, aku mandikan mayit ini kerana Allah Ta'ala. Tak niat pun tak apa, sah. Asalkan perbuatan kita itu sah. Baik. Okay, kan? Jadi maksud jenis mukallaf ni tuan-tuan, spesifik mukallaf. Apa yang lagi contoh termasuk spesifik mukallaf? Contoh yang ketiga. Pertama kita sebut tadi kanak-kanak termasuk spesifik mukallaf. Yang kedua ialah orang gila, termasuk spesifik mukallaf. Dan yang ketiganya termasuk spesifik mukallaf juga ialah orang yang mati. Orang meninggal ni tuan-tuan, dia tak mukallaf,
Apabila dia mati sahaja, mayit ini tidak dinamakan mukallaf dia, tetapi dia kategori mukallaf. Sebelum dia meninggal, dia mukallaf. Nanti terpanggil orang yang spesifik kategori mukallaf. Sebab itulah kalaulah orang yang mati memandikan jenazahnya sendiri, jawab dosa. Tak perlu orang yang sehat, orang hidup ni mandikan lagi. Kan nak mandi tak apalah, tapi tak wajib mandi untuk repeat. Nak ulang balik mandi tak wajib. Kenapa? Kerana sah diri dia mandi sendiri. Dah meninggal dah tuan, bangkit mandi sendiri. Boleh tak bagus. Berlaku kepada Syekh Ahmad Badui, seorang wali Allah yang besar. Syekh Ahmad Badui ini dia mazhab kita Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Antara karamah Allah zahirkan kepada murid dia, ketika mana orang pakar nak bersiap sedia nak mandi, kafankan dia, ketika dia berada di orang panggil pun di tempat jenazah, lalu dia bangkit mandi sendiri. Dia mandi sendiri tempat mandi, kemudian datang tidur balik tempat untuk orang kafankan. Sebaik tak kafan sendiri. Kalau kafan sendiri, pergi kubur sendiri, tak perlu rusuk, tanam tolong kamu aku. Tu pelik tuan-tuan. Ini Allah zahirkan satu saja, iaitu Allah zahirkan karamah dia. Ini karamah ni maknanya benda yang pelik berlaku kepada wali Allah. Dia antara wali besar dalam mazhab kita, iaitu nama dia wali kutub. Wali kutub ini wali ketua wali. Dalam satu zaman, lagi dia tak mati, orang tak ambil alih, dia ketua wali. Kita tak kenal tuan-tuan siapa wali zaman kita, kita tak kenal. Siapa ketua kita tak kenal. Wali kutub ni, kalau Imam Syafi'i, selagi Imam Syafi'i tak meninggal, tidak ada orang yang mengambil alih jawatan wali kutub. Dia lah wali kutub Imam Syafi'i. Dan antara wali kutubnya ialah yang hidup Ahmad Badawi, seorang wali yang besar, yang wali kutub yang hidup pada zaman Mufti Taqiyuddin. Ada seorang lagi tokoh besar ketika itu, yang sama dengan dia ni, yang popular, alimnya tuan, antaranya ialah Imam Taqiyuddin Daqiq. Imam Taqiyuddin ini seorang yang alim 4 mazhab, yang hidup satu zaman dengan Syekh Ahmad Badui. Dua-duanya alim. Dua-duanya alim dan dua-duanya popular. Dan Taqiyuddin ini ketika tu, zaman Syekh Ahmad Badui ini, ketika tu dia menjawab jawatan mufti. Dipanggil Mufti Taqiyuddin. Mufti Taqiyuddin. Itu yang alim 4 mazhab. Alimnya dia sehingga digelar sebagai Daqiq. Daqiqul Aid. Dia sebagai kehalusan ilmu dia, Daqiq. Daqiq di mana halusnya ilmu dia, detailnya perbicaraan dia, sehingga digelar sebagai Mufti Taqiyuddin Daqiqul Aid. Dia ahli 4 mazhab. Pada masa itu mufti di mana? Mufti di negeri Mesir ketika itu. Era ni, zaman ini, seorang yang wali besar, iaitu Syekh Ahmad Badui. Ahmad Badui Malaysia tu, yang tuan ingat Badui bapa PM kita. Dia pun memang hebat lah. Dia pun antara orang hebat. Apabila dia mati, baru tahu Syekh Ahmad Badui, Syekh Badui kita ni, dia seorang yang hebat. Dia wali Allah juga dia pun. Waktu saya ingat, waktu Syekh buat kita ni, Syekh Abdullah Fahim kan. Abdullah Fahim ni bapa apa namanya, PM tu Badui kan. Abdullah pun PM tu Abdullah Badawi kan. Abdullah Badawi, lupa dah nama. Abdullah Badawi. Jadi itu cucu dia kan. Jadi Abdullah Fahim ni, untuk dia ni, orang alim satu hal, dia alim astronomi, ilmu falak dan juga fiqh. Dia alim dia. Dia classmate dia ataupun orang panggil murid seperguruan dia ialah Tok Kenali. Tok Kenali satu zaman dengan dia, Tok belajar di Mekah, Abdullah Fahim ni. Jadi
Tuan Guru yang saya pernah mengaji, Tuan Guru Licik ni, cerita ketika mana dia mengaji dengan Tuan Guru Licik sempat mengaji dengan Abdullah Fahim. Tu dia punya ilmu Tuan Guru Licik ni dia kembang kan. Lepas tu baca kitab dia menarik. Dia sempat belajar dengan Abdullah Fahim. Dan ketika dia pergi temu dengan Abdullah Fahim, sempat belajar 2-3 tahun, Abdullah Fahim cakap apa? Dia kata, kamu pergi, dia kata, mengaji dengan kawan aku di Kelantan. Nama dia Tok Nali lah, ketika tu tak popular Tok Nali. Dia kata, dia ketika tu cakap apa? Dia kata, waktu tu, dia kata Kelantan ni, dia kata ramai orang-orang yang hebat. Dia sebut apa tuan-tuan? Ramai orang-orang yang mati tapi hidup. Tu bahasa tasawuf dia. Dan ramai orang-orang di sana, dia kata, sedang berjuang, berjuang, sedang berperang. Dia betul-betul tak faham. Dia pergi je, pergi mengaji dengan Tok Kenali. Lama-lama tu sambung belajar di petani, baru dia faham kata-kata Syekh Abdul Fahim. Rupanya ramai orang yang mati di Kelantan itu bukan mati fizikal, tidak. Maksudnya nafsu dia mati. Ni bahasa tasawuf. Maksud dia orang yang ramai orang yang berjuang perang sabit, bukan berjuang secara fizikal, bukan berjuang melawan nafsu. Bahasa ahli tasawuf kita tak faham. Waktu tu ni tuan-tuan, waktu tu kenal ni ramai ulama-ulama besar di Kelantan, dan ramai juga wali-wali Allah di Kelantan. Waktu tu dia kata ramai orang yang mati di sana. Maksudnya hati dia, hati nafsu dia. Kita ni tuan-tuan berlawan dengan nafsu. Nak buat kebajikan ni tuan-tuan, lawan nafsu. Bukan senang nak lawan. Sebab tu orang yang lawan nafsu sehingga dia boleh buat kebajikan, itulah orang yang menang sebenarnya. Orang yang berperang dengan diri sendiri sehingga diri dia menang. Lawan apa? Lawan nafsu. Itu yang paling payah Nabi kata, perlawanan di medan perang lebih ringan berbanding perlawanan menentang musuh dalam diri kita yang payah. Baik. So dia punya Iman Taqiyuddin Daqi Fulani, seorang pakar 4 mazhab di Mesir. Jadi Syekh Ahmad Badui ni tuan-tuan, Allah zahirkan karamah dia. Karamah ni iaitu benda yang pelik berlaku pada wali Allah. Karamah. Benda pelik berlaku pada orang soleh dipanggil apa nama ini? Panggil apa? Ma'unah. Dipanggil ma'unah. Tu. Benda pelik yang berlaku pada Nabi dipanggil mukjizat. Benda pelik berlaku pada wali Allah dipanggil karamah. Benda pelik berlaku pada orang soleh, dia tak wali pun, dia orang soleh. Orang yang mampu dia ni, orang soleh, orang alim, tapi dia tak wali, maka dipanggil ma'unah. Kalau orang benda yang luar biasa berlaku pada orang kafir dipanggil sihir. Berlaku juga luar biasa juga orang kafir ni pun, tapi dipanggil sihir. Jadi kesimpulan tuan-tuan, kita faham syarat ataupun jenis syarat sah nak mandikan mayat ini jenis mukallaf, walaupun dia tak mukallaf, jadi sah mayat mandikan dirinya sendiri, sah kanak-kanak mandikan mayat, sah orang gila mandikan mayat, sah. Kenapa? Karena mereka semua ini termasuk kategori mukallaf walaupun belum mukallaf. Ada satu lagi contoh terakhir tuan-tuan, cukup contoh terakhir ni lah, iaitu jin. Sama juga. Jin ni memang dia mukallaf, bukan jenis. Jin dia terus mukallaf. Jin itu paling beza dengan kita, dia lahir ni terus mukallaf. Tu beza dengan kita. Kita lahir kanak-kanak belum mukallaf lagi, kena tunggu balik. Dan jin lahir saja terus mukallaf. Tu beza. Tak boleh tak tahulah macam mana nak tengok anak jin macam mana, tak tahulah. Jangan tanya pula macam mana anak jin lahir-lahir tu mukallaf. Itu dalam kitab sebut jin ni dia mukallaf, bukan jenis mukallaf. Sebab itu kalau jin mandikan mayat sah. Kenapa sah? Kerana dia mukallaf. Sedangkan mandi mayat ini syarat dia lebih ringan, asalkan jenis mukallaf. Dan jin dia mukallaf. Contoh kita bela jin. Orang Melayu tak orang tak letih jin, tak kenal jin. Orang Melayu dia kena sebut hantu, boleh kenal. Hantu dia Melayu sebut.
Nama dia jin kan. Kan jin Samsudin tu, orang Melayu sebut jin Samsudin. Ni jin yang nama panggilan dia, asal dia. Cuma Melayu sebut hantu lah. Macam hantu raya ada, macam nama hantu di kalangan orang Melayu. Semua hantu itu termasuk jin. Kalau dia bila hantu raya mati tuan dia, maka dia nak berkhidmat kepada tuan dia mandikan tuan dia. Maka apabila kita tengok jin hantu raya dia dah mandikan tuan dia, kita ni pengurus mayat ini tak perlu mandikan balik. Bagi hantu raya dia mandi. Kalau hantu raya dia nak ambil alih kafan pun biarkan dia kafan, bagi dia usung pergi jenazah lagi bagus. Tak perlu guna pen jenazah. Bagi geng dia dah bela jumlah hantu raya ni untuk khidmat dia lah. Aku dia bilang hantu raya dia lain tuan, ada dulu ni cerita tambahan lah. Orang tak faham tuan. Hantu bela lain dengan jin. Orang Melayu dia hantu lah. Dengan jin yang berkhidmat kepada kita sukarela. Dia tak bela pun, itu lagi. Ada jin tuan, jin Islam lah. Maka Islam pun ada, dia datang nak khidmat. Ada jin dia datang bertemu kita, dia offer untuk berkhidmat dengan kita. Untuk nak nyapu sampah rumah, nak dulu kan angkut air. Ini tak payah apa air ada. Siapa ada ni tak perlu pakai jin. Dulu telaga jauh. Siapa nak angkut daripada telaga nak masuk rumah ni? Pakai jin lah. Bala tentera dia ada jin. Lepas tu para ulama kita ni ada orang yang tomoh dia. Ada tuan guru ditomoh oleh orang kampung. Tuan guru ni bela jin. Dia bukan bela. Ada jin yang datang berkhidmat pada dia, dia tak tolak. Tapi dengan syarat dia kata khidmat tanpa ada syarat. Jin dia pandai, dia licik tuan. Sebenarnya dia nak bersaing dengan kita, bersahabat dengan kita, ada syarat dia. Dan syarat itulah yang kita tak faham, follow. Itu bahaya. Kita follow. Kadang-kadang syarat bagus. Dia kata boleh. Aku boleh tolong dengan syarat sembahyang jangan tinggal. Puasa Isnin Khamis. Pakai jaga. Etika pemakaian jaga. Jangan pakai kodang. Jangan pakai seluar pendek. Jangan. Pakai jubah. Kena berubah dia kata. Jadi cantik. Jadi orang yang bagus. Pergi surau belajar. Aku khidmat. Kita pun nampak bagus jin ni, kita pun setuju dengan dia. Itu bahaya. Mana pun tuan-tuan, sikit je dia nak khalif kita, supaya apa pun perbuatan baik kita kerana dia suruh, tidak kerana Allah Ta'ala. Asal kita berubah kerana Allah Ta'ala. Kita datang belajar kerana Allah, datang masjid kerana Allah, pakai etika pemakaian cantik kerana Allah, puasa Isnin Khamis kerana Allah. Itu cantik. Bahaya ke situ tuan-tuan. Tapi kalau orang yang tahu tuan-tuan, orang alim ni dia dah tahu dah. Jin ni dia lebih kena licik, dia penipu besar pun dia. Penipu besar dia. Jangan tanya sangat. Dia cakap kat kita sekian. Dia kata orang ni sekian. Kita pun percaya kat dia betul. Kita mulalah rasa something pada orang ni. Mula rasa hati kita tak selesa dengan orang ni. Tengok jin. Percaya. Bahaya ni. Kalau orang tak kenal dia. Dan dia ni sama dengan kita tu. Padahal sama je. Cuma kita tak nampak dia tu je. Dia nampak kita. Dia belajar. Yang rajin tuan datang belajar. Yang rajin datang semayang dengan kita. Dia ada surau dia ada. Tapi biasanya, walaupun dia ada surau dia ada imam dia ada bila dia. Imam dia pun ada, bila dia pun ada, qadhi dia pun ada. Dia sama dengan kita. Cuma mulia, status lebih tinggi kita. Sebab itu dia akan kadang-kadang kalau imam tu bagus, dia tak solat di surau dia datang solat surau kita. Kalau tempat pengajian tu dia pilih. Ni tengoklah. Tempat pengajian dia pilih. Dia nak pergi kat mana tengok dia. Sebab apa? Sebab status walaupun sama mukallaf kita dengan dia, tapi mulia kita lagi. Dia tinggi kita lagi. Dia pun kaki mengaji macam kita juga, tapi jahat sama je. Dah lah mengaji, tapi jahat juga. Marah dia panggil jahat. Sambil balik mengaji tu dia sempat lagi kacau orang. Jangan kata sambil balik mengaji. Dalam majlis mengaji tu dia boleh kacau lagi. Dalam majlis mengaji tu dia kacau lagi. Sebab memang perangai dia macam tu. Perangai ni
Ulama kata sebaik-baik jin adalah sejahat-jahat manusia di atas muka bumi. Tu nak berkawan lagi dengan jin. Ni bagus jin Islam. Kita duk panggil Islam kafir, Islam kafir. Hanya cerita jin Islam kan yang kata sebaik-baik jin Islam sejahat-jahat jin kafir. Atau sejahat-jahat manusia. Patut jangan berkawan dengan dia jahat. Masa saya duduk dulu tuan di pondok saya dulu, dia jumpa Tok Guru. Belum saya duduk pondok ni kan Tuan Guru Omar sama juga. Dia Tuan Guru Cik ni memang dia punya keturunan dia. Keturunan dia jin ngaji dengan Tuan Guru Cik. Anak murid Tuan Guru Cik pun sama juga, dia follow juga ngaji. Sampai di pondok tu dia naik mengaji ke pondok. Tapi dia kacau juga. Malam-malam kita tak ada dia kacau pondok kita. Dia keliling pondok bunyi kapal tu. Dia kacau. Ketuk itu, bagi salam, gaji Islam, bagi salam cantik. Assalamualaikum. Bukan bagi salam, saya koma. Dua balu kecil je. Jin bagi salam cantik. Isteri saya, ketika saya keluar, biasanya malam Jumaat, saya ada kuliah bawa Tok Guru di Yalusa. Macam kitab Matalah, Masjid Bukhari. Malam tu dia kacau. Malam kita tak ada tu dia kacau. Dia pusing rumah. Pusing rumah, dia ketuk pintu. Ketuk pintu. Isteri saya tu saya bersalah kalau orang malam-malam orang bagi salam tu tak payah buka pintu lah. Dia bagi salam dan suara dia tiru ni sebiji suara isteri tu. Cantik lah dia punya salam, dia memang cantik, kita tahu lah. Tapi boleh tahu kan dia yang kacau ni bukan jin ni, dia bagi tak dua kali. Kita tunggu kali ketiga, kali keempat dia tak bagi. Besok tu nak confirm pergi tanya isteri Tuan Guru, datang tak semalam? Malam lepas maghrib rumah. Tak ada pun. Memang saya jarang keluar. Kata isteri tu pun dah ustaz tak ada, dia kata saya tak keluar. Memang dia lah jin lah. Lepas tu kita dia kata baik apa lagi. Dia belajar tu. Sekali ni kita orang mengaji atas pondok. Kadang-kadang dia awal lagi. Pelajar tak naik, dia naik dah. Tapi kita tak nampak lah. Cuba nampak kita pun tak lalu nak duduk sekali tu kan. Dia tak nampak lah. Kalau nampak kita pun tak datang lagi. Baik, yang kedua tu pas sikit lagi kita akan berhenti lepas setengah kemarin. InsyaAllah masuk lewat sikit. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala. Okey, kesimpulan dia, status mandi itu wajib, mandi wajib, mandi itu wajib. Wuduk itu sunat. Sunat wudukkan mandi, sunat wudukkan mayat. Baik. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala. Keduanya daripada 6 sebab mandi, apa dia? Keluar mandi. Ini mudah saya tumpahkan, kita tak detailkan. Keluar mandi ni sama ada keluar mandi itu dengan mimpi atau keluar mandi wajib mandi. Ini bincang perkara wajib mandi. Sama ada keluar mandi itu dengan mimpi ataupun lain daripada mimpi. Cuma biasanya keluar mandi itu mimpi lah. Jimat lain lah, jimat sebab ketiga. Ini sebab kedua, mimpi. Sebab ketiga tu baru sebab kedua ni keluar mani. Sebab ketiga jimat. Keluar mani walaupun tak jimat. Sebab jimat disebabkan sebab lain, sebab ketiga. Sebab kedua ni dengan sebab semata-mata keluar mani wajib mandi. Sama ada keluar mani itu cara dia mimpi ataupun lain daripada mimpi. Lain daripada mimpi ni apa dia? Tak kisahlah. Lain daripada mimpi ni sama ada dia tengok suatu benda yang menggairahkan sehingga keluar mandi. Manja sangat. Tengok satu benda keluar mandi terus. Wajib mandi. Suatu benda apa? Suatu benda yang menggairahkan. Apa pun benda tak kisah. Tengok orang gairah keluar mandi, wajib mandi. Tengok binatang keluar mandi, wajib mandi. Hatta tengok pokok kayu pun keluar mandi, wajib mandi. Ini tak betul. Syok, wajah syok. Kena wajah ni balik. Tengok pokok kayu. Hanya di sini tuan dibincang dalam mazhab Syafi'i hukum haram melihat dengan sebab. Jadi dua haram. Pertama, semata-mata haram tanpa faid. Ini orang tak faham tuan detail mazhab ni, bahaya. Ini kena betul-betul detail dalam mazhab kita. Dia beza dengan mazhab lain. Mazhab kita tuan ada dua. Pertama dipanggil haram semata-mata tengok, tidak ada faid. Apa dia? Haram melihat aurah perempuan. Walaupun tengok tak rasa pun.
tidak ada perasaan langsung tengok pada perempuan ni, tetap haram. Kalau kita tengok nak kena ada perasaan, itu dia tertukar tu dengan nombor dua. Ini pertama dulu. Pertama, semata-mata tengok. Tengok perempuan, tak rasa apa. Sebab dah berkawan lama lah. Office mate, classmate, macam-macam mate lagi lah. Tak rasa apa. Tak ada rasa teringin, tak ada rasa berkenan, tak ada rasa cantik, tak ada rasa apa. Tengok negro, rasa apa tuan-tuan? Tak ada rasa apa. Dia tengok kok hari tu. Haram tak? Haram. Atau dia kalau tengok Cina tu, mak sebut lah tuan-tuan, oh dia rasa bersalah, rasa haram. Tengok negro, tak rasa apa. Dia tak faham. Dia tak tahu hukum nombor dua bertukar yang pertama. Settle. Nombor dua, ni nombor dua ni tuan-tuan. Nombor dua apa? Haram dengan ada sebab. Dia panggil bahasa akademik, dia panggil haram dengan qaid. Haram dengan syarat. Kalau tadi tak ada syarat, tak ada qaid, asal tengok je aurat haram. Walaupun tak ada rasa apa, walaupun tidak ada fitnah. Tapi nombor dua ni tuan, haram tengok sekiranya timbul fitnah. Itu bahasa akademik, fitnah. Fitnah ni bahasa sebenarnya apa dia? Bahasa kita, bukan bahasa akademik. Bahasa akademik kita payah faham. Intisyaruz zakat. Intisyaruz zakat ni maksud naik zakat. Orang tua-tua kata aku tak naik dah. Itu banyak tak boleh nak terjemah bertepat. Maksud apa fitnah ni? Maksud kita tengok dia tu rasa lain macam, rasa teringin. Itu dia panggil fitnah. Itu dia panggil fitnah. Kalau tengok rasa fitnah, maka haram hukum dia. Walaupun dia asal tak haram tengok. Sebab dia bukan perempuan aurat itu. Bukan perempuan yang ajnabi, bukan. Contoh apa tuan-tuan? Contoh tengok lelaki. Itu kata Wali Syar. Tengok lelaki, dia rasa tertarik dengan lelaki. Fitnah. Haram dia tengok lelaki. Sentuh pun haram, tengok pun haram. Sentuh pondam, lain macam. Pondam. Sentuh sama kita ni mungkin lah. Sebab dia tak syok wayang lagi. Sentuh, bersalan, pegang-pegang dekat, okey, sama kita. Tapi jangan pondam. Pondam walaupun lelaki, asal pondam tak apa, dia lelaki, boleh sentuh pondam, boleh dekat pondam. Sebab dia bukan perempuan, dia lelaki. Tapi kalau sentuh dia tu, kita rasa lain. Lain, bergegar rasa fear kita. Tuan apa nama ni? Dia panggil fitnah. Hati kita lain. Maka haram sentuh dia. Pandai dia seksi. Ini semua mesti. Ingat seksi cantik tak? Haram sentuh. Atau ramai orang tanya, Ustaz, apa hukum bersalaman dengan pondam? Kan dia kan dengan make up, dengan bau dia tu kita dah mari dah. Kan dia aroma bauan perempuan ni, kenapa dia haram? Dia boleh menarik hati lelaki, dia boleh menimbulkan fitnah pada lelaki. Bau tu, bauan aroma. Saya pelek Kelantan, dia bunyi bau lain sikit. Aroma semua buat tuan. Berselisih nak film kita. Wow, bahaya tu. Bahaya ni. Dia geng-geng dengan perempuan ni, sebut perempuan, dia nak keluar rumah tu lah dia, Allah Akbar, dia perfume dia jatuh sana. Dengan lelaki ni dia tak jatuh. Patutnya sunat perempuan, dan ulama kata bukan sunat, bahkan afdal. Mana ada extra bonus. Dengan suami kena, orang panggil, kena make up. Maksudnya kena berwangi-wangian. Untuk apa? Untuk menarik. Saja untuk tarik laki kita. Nak tarik ke mana? Tak ada ke mana lah. Kita tarik kasih masuk bilik dia. Masuk menarik ke laki. Itu sunat tu. Bukan saja sunat, bahkan afdal. Itu sama tu. Orang kita ni dia kira tua muda. Tak kira tua muda. Orang 80 pun sunat lagi. Dia kira lupa 80 dia buat apa lagi. Haji pun tak pandang kat aku lah. Sunat lagi. Berwangi-wangian untuk suami sampai mati. Sampai mati. Sebab apa? Itu termasuk, kalau kita baca hadis Nabi, termasuk antara afdal isteri, jaga pandangan, jaga bauan hidung suami. Jangan bagi suami kita mencium suatu benda yang tak elok pada pandangan kita.
Di sisi kita kena jaga tu afdal. Melainkan jenis kita faham, suami kita dia tak suka kita berwangi-wangian. Tu tak boleh pakai. Dia suka bau badan yang sebenar, natural. Bawa wangi orang baik-baik tu. Tu laki kita minat. Tak apa. Bagi tu lah. Tu afdal. Bau peluh kita tu laki jenis passion play sikit. Dia minat natural. Natural base dia bagi. Habis. Mana ada tempat hilang. Jauh banyak yang hilang. Tak tahu dah ke mana. Baik. Satu ingat. Yang kedua, sebab yang kedua. Pertama, semata-mata tengok haram tak baik. Yang kedua, haram dengan sebab. Asal tak haram. Tapi apabila sebab itu, apa dia sebab? Fitnah. Haram. Tengok laki, timbul fitnah, haram. Yang kedua, tuan-tuan, tengok binatang, fitnah, haram. Tak boleh tengok binatang kalau dia tak betul. Tengok binatang lain macam fitnah, haram. Waktu kena didik anak-anak ni, jangan tengok binatang. Binatang tengah bersegama. Sebab itu dia menimbulkan merasa nafsu dia. Tak boleh, haram. Dia ingat okey, tak boleh, tak okey. Jangan kata merasa nafsu. Fitnah pun dah haram. Timbul rasa seronok dah haram. Suara perempuan aurat ke tidak? Tidak. Boleh dengar? Boleh. Tapi kalau timbul fitnah, haram. Ini paling sebab yang kedua ni yang jangan kita pasang. Kalau kita dengar dia rasa semacam payah nak detailkan perempuan. Masuk orang kata, ustaz, apa maksud fitnah dengan suara perempuan? Kalau bahasa saya dia paling sedap. Dengar tu rasa nikmat. Ya, nikmat laki pun sedap juga perempuan. Kalau suara-suara penyanyi lah, perempuan penyanyi kita minat. Suara iklim, arwah ni, serbuk pasal ni, wow lah. Awak ni orang seni lah, ni orang tak seni. Dia dah sama je dengan suara. Ni orang seni ni. Orang seni dia pandai nilai. Suara wind macam ni, suara search macam ni, suara iklim ni, arwah ni, macam ni. Jadi sedap dia dengar, sedap. Bukan seni kata tak suara dulu. Seni kata tu lain, suara tu dulu. Sedap lelaki okey, tapi perempuan sedap menimbulkan fitnah, tak boleh. Kalau dia dengar suara perempuan sedap dengan suara lelaki sedap sama je, itu bukan fitnah. Itu memang suara itu tak haram. Tapi kalau dengar suara perempuan, dia nak repeat, nak ulang sebab dia kata lain macam aku dengar suara Siti Nurhaliza. Contoh. Ada kawan saya, dia kata aku ni kalau tak dengar suara Kaabah, Kaabah tak arwah ni, jangan kata arwah. Kaabah, kau tak kenal Kaabah Syarifah ni. Suara dia macam Arab. Dia memang orang Arab. Suara dia punya kelantanan, kemerduan dia tu. Suara kawan saya dia minat okey, tapi jangan timbul fitnah. Minat yang mendalam, itu bahaya. Dia fitnah. Dia tak boleh tak dengar. Dengar suara lain tak sama. Siti imbah-imbah dia kata tak sama dengan Kaabah. Nak kena Kaabah juga. Tu bahaya. Tu fitnah. Dengar bini lah. Bini aku, dia kata. Panggil, bang, kejut aku. Jangan kata nak suruh dia menyanyi, panggil pun kejut aku. Dia kena pandai lah tuan. Kena panggil kat laki. Laki mudah je, dia nak tackle dia. Tackle dia mudah je. Dia jangan kasar je. Kasar dia takut orang lelaki ni. Orang lelaki dia takut bini, GTB. Tu lembut dengan dia. Lembut habis tuan. Lembut ni tak apa dia lagi. Ban neraka. Jangan kata ban. Jangan. Abang neraka. Ada. Kena neraka insyaAllah. Dia balik cepat. Dia tak pergi kedai mamak. Dia tak ngetek lain lah. Dia ingat pergi kedai mamak, mana ada panggil apa. Jangan pergi kedai Tomia tu dah. Itu jangan. Abang Pak Arka. Itu bahaya. Kita kena lebih lagi daripada kedai Tomia. Menendang Arka. InsyaAllah tuan-tuan. Yang ketiga, sebab jima. InsyaAllah sebab jima ni kita akan sambung ke datang. Hari ini terlebih sikit. Sebab jima ni dia ringkas saja tuan-tuan. InsyaAllah bulan depan, minggu ke datang ni.
suci daripada hadas haid tuan-tuan, kita bersadar kita tak nak baca detail bab haid nifas tuan-tuan. Kita cuba ekspreskan. Dia lepas habis benda ni, nak perkara nak sebab ni. Sebab ketiga jima, sebab keempat suci daripada haid, kering darah haid. Sebab yang kelima suci daripada nifas, ada habis darah kering darah nifas. Sebab keenamnya wiladah, mata-mata beranak tidak ada darah wajib mandi. Lepas tu tuan masuk bab haid dan nifas. Jadi kita plannya bab haid nifas ni kita tak nak detail macam tajuk biasa kita cuba pergi secara umum saja, kita detailkan. Kita detailkan kalau dia nak belajar topik haid nifas ni, dia ada topik dia lah tuan. Ketika kita ni just cerita lalu saja. Kita cuba, dia ada lebih kurang 10 pada balik itu semuanya adalah haid nifas. Saya explainkan dalam 10 balik itu. Kemudian kita akan terus kita slow balik, masuk tajuk baru, bermula fardu mandi. Itu baru masuk balik kan, bermula fardu mandi, tata cara mandi. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil waj'alna minal ulama'il 'amilin waj'alna minal mukhlisin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.